Proses pengundian di 6 negeri lancar. Lebih 9.67 juta pemilih berdaftar keluar mengundi pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri DUN ke-15 di 6 negeri hari ini bagi memilih wakil rakyat kawasan masing-masing untuk tempoh 5 tahun akan datang. Dan turut diadakan pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Kuala Terengganu. Kesemua pusat pengundian di Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan termasuk di Kuala Terengganu dibuka serentak bermula 8 pagi dan akan ditutup pada 6 petang. Seramai 9,674,456 pemilih berdaftar mengundi di 3,190 pusat pengundian. Manakala 122,160 pengundi akan terlibat dengan proses pengundian di PRK Parlimen Kuala Terengganu melalui 41 pusat mengundi yang mengandungi 217 saluran. Selasa lalu, pengundian awal telah berlangsung yang menyaksikan 72,554 anggota keselamatan dan pasangan melaksanakan tanggungjawab mereka. Keluar awal dan tunaikan tanggungjawab masing-masing. Demikian pesanan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang selesai mengundi di Sekolah Kebangsaan Seri Penanti di Kubang, Semang, Bukit Mertajam. Pemantauan kita setakat ini ke 6 negeri keadaan baik, alhamdulillah, dan suasana tenang. Dan minta supaya rakyat datang mengundi. Musim kempen sudah selesai, jadi kembali silaturahim dan mengundi dengan aman. Tapi saya harap supaya keluar tu awal, jangan tanggungjawab kita untuk mengundi awal. Ini pilihan raya negeri dan sementara itu Kerajaan Persekutuan akan berjalan tugas seperti biasa mulai esok, meneruskan kerja kita dan keputusan itu akan menentukan pimpinan kerajaan negeri yang baru. Beliau tiba bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pada pukul 9.20 pagi dan selesai mengundi pada 9.45 pagi. Sementara itu, orang ramai mula beratur seawal 7.45 pagi untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Proses pengundian lancar dan orang ramai mengambil kesempatan cuaca cerah di sebelah pagi di kebanyakan pusat mengundi untuk datang mengundi awal. Calon Barisan Nasional N25 Bukit Besi Dungun Terengganu, Datuk Dr. Din Adam antara yang awal tiba di SK Bukit Besi Dungun pada pukul 8.05 pagi. Beliau hadir bersama isteri Toh Puan Fatimah Yassin. Golongan warga emas yang beratur di saluran 1 juga antara pengundi terawal yang hadir. Suasana di pusat pengundian juga terkawal. Sementara itu, tinjauan kru RTM di Pusat Pengundian Sekolah Kebangsaan NAKA di Padang Terap, Kedah mendapati ada pengundi sanggup menunggu seawal 7 pagi walaupun pintu pusat mengundi hanya dibuka pada pukul 8 pagi. N08 Pedu menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon BN Datuk Seri Mahathir Khalid dan PN Muhammad Razi Mat Amin. Datuk Seri Mahathir mengundi di Sekolah Kebangsaan NAKA, manakala Muhammad Razi di Sekolah Kebangsaan Tanduk Besar. Bagi mengelakkan daripada tersangkut dalam kesesakan, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan isteri menaiki motosikal ke Pusat Pengundian Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Selayang Baru. Beliau menasihatkan rakyat di Selangor keluar mengundi seawal mungkin bagi mengelak cuaca buruk pada sebelah petang. Datuk Seri Amiruddin berdepan saingan 3 penjuru dari calon PN Muhammad Hanif Jamaluddin dan calon bebas Suman Gopal. Pegawai Pengurus Pilihan Raya N19 Bukit Antarabangsa, Dr. Ani Ahmad juga menyeru pengundi hadir awal bagi mengelak kemungkinan cuaca buruk di sebelah petang.
Sebenarnya ramai yang ambil kesempatan untuk keluar mengundi awal, dan kita sebagai SPR yang berada di sini pun kita pastikan supaya mereka yang keluar undi awal tu dapat juga mengundi pada waktu yang sangat singkat lah. So kita dah pun membuat perancangan yang begitu rapi lah. Dan kepada yang di luar sana tu saya harap datang dan keluarlah mengundi kerana kami sedia menerima kehadiran tuan-tuan dan puan-puan lah. N19 menyaksikan pertembungan 3 penjuru calon PH, Kamri Kamarudin, calon PN Shasha Lina selain muda diwakili Melanie Ting. Turut mengundi ialah calon PH N20 Lembah Jaya Said Ahmad Said Abdul Rahman Al-Haddad atau Ultimate. Pengerusi BN Terengganu Datuk Seri Ahmad Said menjadi individu pertama mengundi di Pusat Pengundian Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung Kijal. Berdasarkan pengalaman kita lepas, Kijal ni biasa 80 ke atas lah. 83, 85. Itu apa yang kita capai selama ini lah. InsyaAllah kita berharap supaya pengundi-pengundi dapat keluar awal sebab segera untuk mencapai target lebih 85% kalau boleh. N30 Kijal menyaksikan Datuk Seri Ahmad Said dicabar calon PN Datuk Razali Idris. Proses pengundian di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina PU Kepala Batas sejak pagi tadi juga berjalan lancar. Jadi wartawan Sharmila Rastam ada laporannya. Jadi silakan Mila. Baiklah, terima kasih. Saya kini berintas langsung dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC PU. Di sini merupakan salah satu pusat mengundi bagi DUN N02 Bertam bagi Parlimen Kepala Batas. Dan untuk maklumat terkini mengenai kawalan keselamatan oleh PDRM bagi kawasan seberang Perak Utara SPU ini, saya kini bersama dengan Ketua Polis Daerah SPU iaitu ACP Muhammad Asri Syafi'i. Jadi Tuan, boleh ceritakan mengenai kawalan keselamatan PDRM sendiri di daerah SPU ini? Okay. Baik Puan Syamila, untuk makluman untuk kekuatan yang digunakan pakai untuk daerah SPU, untuk kekuatan keseluruhan pada hari ini ialah 1,207 orang. Untuk P041 iaitu bagi kepala batas, bagi N01 sehingga N03 seramai 370 orang, dan bagi Parlimen P042 untuk DUN N04 sehingga N06 iaitu 352 orang, dan P043 iaitu Bagan untuk N07 sehingga N09 seramai 328 orang. Dan untuk makluman, penugasan bermula sejak jam 5 pagi tadi dan akan berakhir hingga selesai penjumlahan undi dan pengumuman untuk calon yang menang. Antara jenis penugasan oleh mereka? Okay, antara penugasan yang dijalankan iaitu untuk setiap saluran, untuk penjagaan setiap saluran, kawalan di pintu pagar untuk setiap pusat mengundi, dan juga kawalan 50 meter untuk orang ramai. Dan untuk makluman juga, untuk daerah SPU kita ada 78 pusat mengundi dan 438 saluran. Jadi Tuan, difahamkan menjelang petang ini ada beberapa laluan akan ditutup di sekitar Kepala Batas ini? Ya, untuk makluman pada petang ini bermula jam 5 petang untuk Parlimen Kepala Batas iaitu Dewan Millennium, jalan Bertam 2 akan ditutup bermula jam 5 petang sehingga selesai. Tuan, jadi apa nasihat Tuan kepada pengundi-pengundi di sekitar SPU ini sebab pukul 6 petang nanti baru berakhir kan? Nasihat saya kepada pengundi-pengundi supaya datang lebih awal kerana sekarang ni cuaca agak baik dan kita tidak dapat menjagakan apa cuaca pada petang hari kemudian, dan supaya kawalan lebih dapat dilakukan dengan lebih baik pada sebelah pagi ini. Jadi terima kasih Tuan. Jadi kalau anda dapat lihat proses pengundian di SJKC PU ini pada ketika ini berjalan dengan lancar dengan cuacanya yang amat baik sekali. Jadi itu dahulu yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kembali kepada rakan kita. Terima kasih yang saya di RTM. Baik, terima kasih Sharmila.
1,040 anggota dan pegawai polis dari kontijen negeri lain turut membantu melancarkan proses pengundian di Negeri Sembilan. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata proses pilihan raya setakat ini berjalan dengan lancar dan tiada sebarang laporan kesalahan setakat 11 pagi tadi. So far, Alhamdulillah, setakat ni proses pilihan raya berjalan dengan lancar dan baik dan juga terkawal, dan so far pihak kami tidak menerima sebarang maklumat ataupun kekacauan yang berlaku semasa proses pilihan raya ini. Datuk Ahmad Zafar ditemui pemberita ketika meninjau Pusat Pengundian Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Haji Muhammad Rizal di Sikamat. Secara keseluruhan 4,200 pegawai dan anggota digerakkan bagi melancarkan proses pilihan raya di Negeri Sembilan. Wartawan Hana Adlin Nasution Ahmad kini telah bersedia di rantau Negeri Sembilan untuk perkembangan di sana. Silakan Hana. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Bandar Seri Sendayan yang merupakan pusat pengundian yang mempunyai paling banyak saluran dibuka, iaitu sebanyak 8 saluran. Berikutan pusat pengundian ini mempunyai paling ramai pengundi, iaitu seramai 4,373 pengundi bagi kawasan Dewan Undangan Negeri N27 Rantau ini. Dan jika dapat anda saksikan di ketika ini merupakan antara waktu puncak yang menjadi pilihan para pemilih untuk menunaikan tanggungjawab mereka mengundi hari ini. Dan juga turut kelihatan petugas-petugas daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis bersama-sama membantu untuk melancarkan proses pengundian pada hari ini. Dan saya nak berkongsi dengan penonton semua, sebentar tadi calon daripada Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan juga telah selesai menunaikan tanggungjawab beliau dengan mengundi pada pukul kira-kira 8.40 pagi tadi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chonghua Rantau. Dan kepada penonton, sekali lagi saya ingatkan kepada anda, jangan lupa untuk jalankan tanggungjawab anda hari ini. Keluar awal, bawa kad pengenalan anda dan berpakaian sopan untuk mengundi, serta anda boleh semak saluran mengundi anda di My SPR Semak. Baik, itu saja setakat ini dari kami di N27 Rantau. InsyaAllah akan kami bawakan kepada anda dari semasa ke semasa perkembangan terkini proses pengundian N27 Rantau. Saya Hana Adlin Nasution Ahmad yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Hana. Dan seterusnya di Kuala Terengganu, setakat ini kira-kira 40% telah hadir mengundi di SK Pusat Bukit Besar. Dan langsung ke lokasi bersama wartawan Syazwani Samsu. Silakan Wani. Ya Miza, setakat 10 pagi tadi sejumlah lebih 700 pengundi di sini daripada 2,571 pengundi berdaftar di Sekolah Kebangsaan Pusat Bukit Besar ini selesai memilih bagi pilihan raya kecil P036 Kuala Terengganu dan juga Dewan Undangan Negeri N15 Ladang. Dan turut hadir mengundi di sini adalah calon pilihan raya kecil P036 Pakatan Harapan iaitu Azad Ismail. Beliau hadir kira-kira pukul 9 pagi tadi. Dan ingin saya kongsikan, menariknya di sini, walaupun kita berada dalam kelonggaran SOP COVID-19, namun di sini para pengundi adalah digalakkan untuk menggunakan pelitup separuh muka sebelum melangkah masuk ke dalam saluran pengundian. Dan ini sebagai langkah untuk mengekang sebarang penularan jangkitan COVID-19. Dan untuk pengetahuan anda juga, cuaca saat ini begitu baik, namun bagaimanapun Jabatan Meteorologi menjangkakan hujan di beberapa buah tempat di Terengganu pada sebelah petang. Justru anda disarat untuk keluar mengundi, anda disarat untuk elakkan keluar mengundi pada saat-saat akhir bagi memudahkan proses pengundian dan seeloknya mematuhi jadual cadangan waktu keluar mengundi. Baik, sekira demikian perkembangan langsung dari Sekolah Kebangsaan Pusat Bukit Besar ini. Raswin, bagaimana pula keadaan pengundian di Gombak? Silakan.
Kenderaan bagi yang disediakan oleh SPR di Pusat Mengundi Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Kertas bagi N16 Sungai Tua ini memudahkan golongan warga emas dan juga golongan yang uzur untuk mengundi di kawasan ataupun di pusat mengundi sekolah ini. Dan untuk makluman anda, di pusat mengundi SMK Sungai Kertas ini terdapat 5,000, hampir 5,500 pengundi dan disediakan 11 saluran mengundi untuk kesemua pengundi. Dan setakat 10 pagi tadi, kira-kira 20% pengundi telah pun hadir menunaikan tanggungjawab mereka untuk pilihan raya umum ke-15 Dun Negeri Selangor di lokaliti N16 Sungai Tua. Dan itulah antara yang dapat kita kongsikan setakat ini. Dan cuaca pagi tadi agak cerah dan hari ini ataupun setakat ini bertukar kepada mendung. Mungkin adalah lebih baik untuk kita semua terus memanfaatkan cuaca yang sebegini untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai pengundi di kawasan N16 Dun Sungai Tua. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Raswin dan juga Wani dengan laporan itu tadi. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali sejurus selepas itu. Kerajaan Persekutuan memahami kepentingan dan keperluan penyelenggaraan berkala di dalam persekutuan supaya jalan sentiasa selamat dan selesa untuk kegunaan rakyat. Oleh itu, kerajaan akan menambah peruntukan sebanyak 250 juta ringgit lagi untuk penyelenggaraan jalan persekutuan. Dan kerja tersebut akan diagih khusus untuk manfaat kontraktor kecil Bumi Putera. Bertemu kembali. Uzur bukan penghalang buat warga emas untuk keluar mengundi, dan bagi mereka ia merupakan tanggungjawab sebagai rakyat untuk memilih pemimpin bagi menjamin masa depan. Bersemangatlah waktu main tu. Kalau tak bersemangat tak main lah kan. Pasal rugi lah kalau tak main tu. Pakcik ni seterusnya 6 tahun dah. Ini saya pun tak larat, saya suka nak datang juga, nak main juga. Tanggungjawab saya rakyat Pulau Batai. Orang Pulau Batai. Orang tak bertam, orang tak bertam pakcik. Sonok saja, sonok undi, macam duduk. Terdahulu, calon BN Dun N02 bertam Datuk Seri Reza Marikan Naina Marikan turut tiba di pusat mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina PU. Kerusi N09 Kota Lama antara yang menjadi tumpuan di Kelantan, dan setakat ini proses pengundian berjalan lancar. Jadi untuk perkembangan semasa, kita terus saja bersama wartawan Fikri Zaid di sana. Silakan Fikri. Baik, terima kasih. Saya ketika ini masih lagi berada di Sekolah Kebangsaan Padang Garung 1 di Kota Baru ini, dan hasil tinjauan yang saya dapat buat ketika ini, perjalanan proses pengundian di sekolah ini berjalan lancar. Dan pada tengah hari ini saya sebenarnya bersama dengan salah seorang pengundi yang juga merupakan seorang pesara kerajaan. Jadi bersama saya ketika ini adalah Datuk Syafian Mamat. Kenapa memilih sebenarnya untuk datang lebih awal ke macam mana sebenarnya? Sebenarnya saya memilih untuk mengundi lebih awal banyak perkara. Pertamanya, kita tahu tempat-tempat mengundi ini di sekolah, parking kenderaan terhad. Jadi kalau kita datang awal, parking mudah. Dan kita juga sedia maklum waktu ini tengah hari dan petang ni kemungkinan hujan ribut dan sebagainya. Jadi kalau kita datang lebih awal, memudahkan kita untuk membuat pemilihan, pengundian dan sebagainya. Dan kalau kita tengok pagi ni pun nampak semua pengundi-pengundi begitu ceria, teruja. Dan saya tengok tadi seawal pagi ramai pengundi kita telah pun beratur di luar sekolah. Jadi saya menyeru kepada pengundi-pengundi lain supaya datang lebih awal, jangan tunggu saat-saat akhir. Kerana saat akhir ni bahaya sikit. Hujan, ribut, parking tak cukup dan sebagainya. Datang lebih awal, kita mengundi dalam keadaan tenang dan aman. Jadi dari segi kawalan keselamatan dan bantuan daripada pihak petugas SPR sendiri, Datuk melihat macam mana?
Saya melihat pagi ini satu SPR telah membuat banyak perubahan sebenarnya. Jadi kita sebagai pengundi, sebelum kita datang kita telah membuat semakan awal melalui My SPR. Jadi apabila kita dapat detail itu, kita dah terus boleh pergi kepada saluran kita. Kita tak perlu lagi buat semakan di kaunter, duduk beratur dan sebagainya. Jadi saya sarankan supaya semua buat semakan awal, datang terus ke saluran kita. Jadi memudahkan jimat masa, jimat tenaga, dan ini satu pembaharuan yang harus kita pujilah kepada SPR. Terima kasih SPR kerana mengikuti arus perkembangan semasa. Okey, terima kasih Datuk kerana sudi bersama berita pada tengah hari ini. Saya fikir itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan langsung dari Sekolah Kebangsaan Padang Garung 1 di Kota Baru ini, yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Fikri. Di Kedah, proses pengundian tenang dan terkawal. Ketua Polis Kedah Datuk Fisod Saleh berkata sejak pukul 8 pagi tadi, proses pengundian di 645 pusat mengundi melibatkan 2,849 saluran berjalan lancar. Saya menyeru supaya semuanya keluar untuk menunaikan tanggungjawab. Pastikanlah kata menunjukkan semua rakyat di negeri Kedah yang layak mengundi untuk keluar, dan ianya saya pasti ianya akan berjalan lancar. Pihak pasukan polis sentiasa akan membantu, sama ada untuk perjalanan hari pengundian hari ini dan juga untuk menjaga keamanan pada hari ini. Pergerakan lalu lintas juga lancar walaupun terdapat pertambahan kenderaan di beberapa kawasan. Pengundi dilarang mengadakan sebarang perarakan berhampiran pusat pengundian dan pengiraan undi. N24 Jeneri Kedah antara yang menjadi tumpuan menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara Menteri Besar Datuk Seri Sanusi Mak Nur mewakili Perikatan Nasional dicabar Ketua UMNO SIK Datuk Muhammad Kizri Abdul Kasim, dan laporannya bersama wartawan Rashid Jali di SK Padang Cicak. Silakan. Datuk Muhammad Kizri Abdul Kasim mengundi di Sekolah Kebangsaan Padang Cicak di Jeneri ini kira-kira pukul 9 pagi tadi. Manakala Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur mengundi di Sekolah Kebangsaan Bris Jaya, dan saya berada di Sekolah Kebangsaan Padang Cicak yang mana sekolah ini dijadikan pusat mengundi, dan di sini terdapat 3 saluran membabitkan 1,883 pengundi, dan hasil tinjauan saya sejak awal pagi tadi mendapati proses pengundian di sekolah ini berjalan dengan lancar, dan secara keseluruhan di N24 Jeneri ini terdapat 15 pusat mengundi dengan 67 saluran membabitkan 35,079 pengundi berdaftar. Sementara itu, satu lagi pusat pengundian yang turut menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 di N23 Belantik, iaitu pertandingan antara Pakatan Harapan yang diwakili oleh Majlis Saipi bertemu dengan Ahmad Sulaiman dari Perikatan Nasional. Secara keseluruhan di N23 Belantik terdapat 14 pusat mengundi dengan 53 saluran membabitkan 28,006 pengundi berdaftar. Jadi setakat ini saja perkembangan proses pengundian di N24 Jeneri kembali ke RTM. Baik, terima kasih Rashid dengan laporan itu tadi, dan saudara, kita berehat sekali lagi dan akan berjumpa sejurus lepas itu. Hasil perpaduan bersama, inisiatif sudah bermula. Pembaikan dan pembaharuan dilaksana demi negara rakyat sejahtera. Ketika harapan masih menyala bagi membina negara bangsa, mandat rakyat paling utama atas nama Malaysia.
langsung Grandstand PRU DUN ke-15 Sabtu 12 Ogos 2023 mulai 8 pagi di TV1 saluran berita RTM dan RTM Klik. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Bertemu kembali. Angka korban tragedi kebakaran hutan di Lahaina terus meningkat dan banjir di Myanmar menjejaskan puluhan ribu penduduk. Kita ikuti rangkuman luar negara. Angka maut meningkat kepada 67 orang susulan kebakaran hutan yang melanda Lahaina di Pulau Maui, Hawaii. Punca kebakaran masih dalam siasatan sementara pasukan menyelamat meneruskan usaha pencarian mangsa dalam serpihan bangunan yang hangus. Gubernur George Green memberi amaran jumlah itu mungkin meningkat. Pulau itu dilengkapi siren kecemasan yang bertujuan memberi amaran mengenai bencana alam dan ancaman lain, namun dipercayai tidak berbunyi ketika kebakaran. 5 terkorban dan kira-kira 40,000 dipindahkan akibat banjir dan tanah runtuh susulan hujan monsun di Myanmar. Rakhine yang musnah akibat taufan Mocha pada Mei lalu kini ditenggelami air keruh. Myanmar dilanda hujan lebat setiap tahun dan menghadapi cuaca lebih ekstrim sejak beberapa minggu lalu akibat perubahan iklim. Bomba berusaha memadam kebakaran yang berlaku berhampiran lapangan terbang Viru-Viru di bahagian Santa Cruz, Bolivia. 6 kawasan dilaporkan terlibat kebakaran di wilayah itu. Api marak susulan tiupan angin kencang menyebabkan kawasan terlibat dipenuhi asap tebal. Pihak berkuasa bertindak menutup jalan masuk ke terminal lapangan terbang susulan asap tebal menghadkan pandangan. Susulan kematian seorang peserta demonstrasi dalam tahanan, pemprotes mara membaling koktel molotov dan batu ke arah pihak berkuasa. Mereka menuntut keadilan atas kematian Facundo Molares. Molares dilaporkan tidak sedarkan diri ketika dalam tahanan pada Khamis selepas sertai protes terhadap pilihan raya. Mangsa kemudian disahkan maut di sebuah hospital tempatan di Buenos Aires. Argentina bakal mengadakan pilihan raya primer pada Ahad ini. Atlet Muay Thai Muhammad Rifdin Masdur dan atlet berbasikal Yo Chin Hui diumum sebagai olahragawan dan olahragawati Perak 2021-2022. Anugerah disampaikan oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah malam tadi. Pemilihan Muhammad Rifdin berdasarkan pencapaian cemerlangnya termasuk memenangi pingat emas di kejohanan dunia IFMA dalam kategori 48 kg di Bangkok pada 2021 dan di Abu Dhabi pada 2022. Sementara itu, kejayaan membawa pulang pingat emas dan perak acara scratch serta omnium dan pecut berpasukan di kejohanan Asia ACC 2022 membolehkan Nyo Ching Hui dinobatkan gelaran olahragawati. Mereka menerima sepasang blazer, piala pusingan, piala iringan, sijil dan wang tunai RM7,000. Sementara itu, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan pemain tenis remaja Shihomi Leong Lizuan dipilih olahragawan dan olahragawati harapan negeri. Mereka masing-masing menerima piala dan insentif bernilai RM3,000. Baik, paparan itu mengakhiri berita tengah hari dan kepada yang masih belum keluar mengundi, diharap keluar seawal mungkin bagi mengelakkan cuaca buruk di sebelah petang. Dan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.